syarat wajib qada dan syarat wajib qada ini adalah imkanul qada. Man fatahu syai'un min Ramadan famata qabla imkanil qada fala tadaruka lahu wala itham. Tidak ada dosa itu maksudnya kalau dia tinggalkan itu tanpa uzur. Wala ithma bihi in fata bi'udhrin. Wa in mata wa in mata ba'da tamakkun lam yasum anhu waliyuhu fil jadid bahkan wa fil qadimi yasumu anhu waliyuhu ay yajuzu lahu as-sawmu anhu wa yajuzu lahu al-it'am fala budda min at-tadaruk ala al-qawlayn sawa'un fata bi'udhrin am bighayrihi. Al-qadim kata apa? Seterusnya qultu al-qadimu huna azharu. Qadim yang mengatakan boleh puasa. Man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yawmin miskinan. Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Kalau satu orang tu dia tak puasa bulan Ramadan kerana sesuatu uzur, contohnya dia sakit kemudian meninggal pula bulan Ramadan, jadi memanglah dia tak berkesempatan untuk qada, kerana qada mesti dibuat luar Ramadan. Ataupun dia sakit sehingga lepas Ramadan pun masih sakit dan meninggal, maka dia juga disebut sebagai meninggal dunia sebelum mampu qada. Maka keluarga dia tidak perlulah untuk membayar apa? Membayar sebarang fidyah. Tak perlu. Tapi kalau dia mati itu selepas sudah ada tamakkun, sudah ada tamakkun, maka barulah dikira dan dikeluarkan. Persoalannya
surah yang pertama itu adakah mutlak ataupun tidak. Mutlak tu maksudnya dia tak puasa bulan Ramadan, tetapi bukan kerana uzur. Namun sebelum masuk daripada Syawal dia mati, ataupun bila masuk Syawal dia jadi sakit sehingga mati, menyebabkan selepas dia meninggalkan itu dia tidak mampu qada. Jadi adakah ia juga termasuk dalam surah fala tadaruka lahu wala ithma? Termasuk ataupun tidak? Masuk ke ataupun tidak? Tidak termasuk. Yang dikatakan kita melihat sebelum mampu qada menjadi qaid untuk tak perlu qada ataupun tak perlu fidyah, itu adalah kalau dia tinggalkan itu dengan uzur. Faham? Kalau dia memang tak puasa, kemudian sebelum sempat qada dia meninggal, walaupun sebelum sempat qada, tetap perkara itu satu berdosa pasti. Dan yang kedua ada tadaruk. Jadi kalau orang dah meninggal dunia, tadaruknya ada dua cara. Pendapat jadid mengatakan ada satu je cara, iaitu bagi makan setiap hari satu cupak. Dalam masalah ini qaul qadim adalah yang lebih rajih, iaitu walinya itu boleh berpuasa bagi pihaknya. Wa dhahaba ila tashihihi jama'atu min muhaqqiqi ashabina, wal mashhuru fil madhhabi tashihul jadid, wal hadithul warid bil it'am dha'ifun. Maksudnya atas qaul qadim, bukan maksudnya hanya berpuasa bagi pihak. Qaul jadid mengatakan tak boleh puasa bagi pihak, sebab kaedah asalnya sesuatu ibadah badaniyah mahal. Jadi puasa ni ibadah badaniyah mahal. Kalau begitu keadaannya, ibadah badaniyah ni tak boleh orang lain buatkan untuk kita. Tak boleh. Jadi puasa ni ibadah badaniyah semata-mata. Kalau mengikut qiyasnya, tidak bolehlah orang lain berpuasa bagi pihak. Di qaul jadi itu sudah muafiq dah dengan qiyas. Namun bagi qaul qadim itu dia ada apa? Dia ada hadis yang berbunyi man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Walaupun muqtadal qiyasnya sepatutnya tak boleh, tetapi bila adanya nas yang memang zahir jelas menunjukkan boleh, maka boleh. Di sana ada dua pilihan, sama ada bagi makan ataupun berpuasa bagi pihak. Dan syarat untuk berpuasa bagi pihak itu adalah wali. Kalau orang itu bukan wali, maka dia tak boleh puasa bagi pihak tanpa izin. Kalau dengan izin sah. Baca wal wali. Duduk. Kemudian bila hadis menyatakan sama anhu waliyuhu, maka ulama kita berbeza ihtimal, berbeza tafsiran. Apakah yang dimaksudkan dengan wali? Ada yang mengatakan wali itu maksudnya setiap kerabat ataupun setiap orang yang dia mewarisi si mati, warathah sahaja. Namun pendapat yang muktamadnya apa? Al-wilayah itu adalah mutlaqul qarabah, sama ada dia itu warathah ataupun tidak. Justru zawil arham pun termasuk juga wali dalam kes ini. Zawil arham ni tidak mewarisi kan.
min ihtimalatil imam wa hiya anna al-mu'tabar al-wilayah kama fil hadis atau mutlaqul qarabah. Kalau kita bataskan wali itu maksudnya orang yang ada wilayah, lagilah kecil. Di kalangan warasah tu yang ada wilayah pula. Wilayah mutlaqul qarabah bi syartil irs awil usubah. Sebab perkataan Rasulullah itu muhtamal, semua muhtamal. Qala Rafi'i wa idza fahasta an nadha'irihi wajadta al-ashbah i'tibarul irth. Kata Imam Rafi'i, kalau kamu selidik dan kaji dengan masalah-masalah yang seumpamanya, maka kamu akan tengok yang lebih ashbah, yang lebih aqyasnya, yang lebih serupanya adalah apa? Kita mengambil kira irth. Wa fi sahih Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala li imra'atin qala law inna ummi matat wa 'alayha sawmu nadhrin afa asumu 'anha qala sumi 'an ummiki. Wa hadha yubtilu ihtimala wilayatil mal wal 'usuba kama qala fi syekh Mazhab. Ya, hadis ini Nabi benarkan perempuan itu berpuasa bagi pihak ibu dia. Sedangkan perempuan ni dia bukan wilayah. Dia bukan walil mal kan? Dia bukan wali mal. Hadis ini menjadi dalil menolak pandangan yang mengatakan wali yang dimaksudkan itu adalah waliul mal. Kerana bintun ni bukan waliul mal. Perempuan, mana ada perempuan waliul mal? Dah tolak dah. Tinggal dua ihtimal je. Adakah diambil kira juga irth ataupun tidak? Muktamadnya tidak diambil kira, lebih umum daripada itu. Baca. La mustaqillan. Tak boleh. Sebab sahib kepada puasa bagi pihak ni asalnya wali. Orang luar bukan sahibnya. Jadi kalau orang luar, maka perlu dengan izin. Kalau tak, jadi tak sah. Dia seolah hanya jadi asalnya yang dituntut ataupun yang disyariatkan buat ibadah ini adalah wali, hulu qari. Orang luar tak ada kaitan. Dibenarkan kalau dengan izin. Kalau tak, jadi tak sah. Kenapa jadi tak sah? Sebab dia ibadah. Tuan yang asal yang sepatutnya buat ni tak buat, yang buat orang lain. Maka yang tak buat itu dia perlu izinkan. Macam zakat fitrah kita baca sebelum ni. Ada orang nak bayarkan zakat fitrah orang lain. Boleh tak? Boleh, tapi dengan izin. Dengan izin ini sama ada secara berbayar ataupun tidak. Dua-dua boleh. Dia upah orang, tolong puasakan bagi pihak mak saya. Tak malasah kata. Seorang dia bagi berapa? Boleh tak? Boleh. Jadi sebenarnya puasa bagi pihak ni dia keluar dari kias. Mazhab Hanafi tak boleh puasa bagi pihak ni. Puasa bagi pihak tak boleh. Ibadat yang boleh buat bagi pihak ni adalah zakat. Sebab zakat ni ibadah maliyah. Dia ringan. Haji boleh. Haji ni dia bukan mutlaqul badan. Maksudnya dia bukan ibadah badan mahal. Dia juga melibatkan harta. Kemudian sebelum kita pergi kepada masalah yang sekarang ini, yang tadi tu, yang kata tak ada bayarkan fidyah itu kalau dia mati, kalaulah dia itu bukanlah orang yang tinggalkan puasa kerana kibar dan juga kerana maradun la yurja bur'uhu. Faham? Kalau muwaris tu dia tak puasa kerana terlalu tua, jadi dia memanglah dah tak sempat nak qada. Contoh, tak sempat nak qada. Sebab qada apa? Dia tua. Puasa pun tak mampu puasa, nak qada pun sama. Bila Ramadan tak boleh, luar Ramadan pun tak boleh. Sebab
sebabnya bukan benda yang mendatang, tetapi dia adalah tua. Kalau dia tak puasa kerana tua, maka di situ ada fidyah untuk dia. Faham? Ada fidyah untuk dia. Kalau dia tak puasa kerana maradul la yujabru, ada fidyah untuk dia. Sebab apa? Semalam kita dah sebut, syarat puasa adalah itaqah. Orang yang tidak ada itaqah, dia tak wajib puasa. Yang wajib untuk dia fidyah. Faham? Fidyah tu memang di tempat hari puasa tu untuk dia adalah fidyah. Tak ada puasa langsung. Jadi dalam surah ini tak adalah istilah imkanul qada ataupun tidak. Bayaran itu perlu dibayar sebagai puasa. Sebagai apa? Sebagai menggantikan puasa untuk dia, khas untuk masalah tu. Selain daripada keduanya itu, dia ada masalah. Kita akan tengok imkanul qada ataupun tidak. Baca. Memanglah. Sekiranya dia mati dan dia wajib ke atasnya solat ataupun i'tikaf, maka tidak lakukan bagi pihaknya, bagi walinya, tidak ada fidyah. Lagi. Dan pada i'tikaf ada satu kafarah yang Tidak ada, berdasarkan pendapat yang muktamad mazhab Syafi'i, tidak ada fidyah semayang dan tidak ada fidyah i'tikaf. Apa maksud fidyah i'tikaf? Dia ada bernazar untuk i'tikaf. Jadilah wajib i'tikaf dan dia tidak sempat melakukannya. Adakah ada fidyah untuk i'tikaf wajib yang tidak dapat dibuat semasa hidup? Menurut pendapat, ada satu qaul boleh, annahu yaf'aluhu anhu waliyuhu, wa fi riwayatin yut'imu anhu an kulli yawmin bilailatihi muddan. Kemudian yang masalah ini kena baca dalam syarah, tengok apa pandangan ulama Syafi'i yang lain tentang khususnya masalah fidyah semayang. Sebahagian ulama Syafi'i qail dengan fidyah semayang, dan dia bukan qail saja, dia buat untuk keluarga dia. Di tempat kita pun masyhur juga fidyah semayang, orang buat. Adalah catatannya daripada sebahagian ulama Syafi'i. Daripada min haisul madhab, fidyah semayang ni tak ada. Yalah, kalau puasa pun ada khilaf kan. Cuma puasa ni ada fidyahnya. Semayang ni tak ada fidyah. Dia baca dalam syarah siapa ulama Syafi'i. Penting tu maklumat tu tentang fidyah semayang. Baca sendiri. Kemudian dua sebab. Pertama lil kibari, yang kedua li maradin la yurja bur'uhu. Pendapat yang azhar.
Seterusnya, والأصح أنه يلحق بالمرجح من أبصر لإفراد مشرك على هلاك لم يتعدي بالذكر رمضان بغير جماع لأنه مطلق إعصام وأسنى في إلحاقات disambungkan dengan wanita bersusu siapa yang berbusa kerana menyelamatkan seseorang daripada binasa. kemudian Tidak disambungkan dengan orang yang sengaja berbuka puasa pada bulan Ramadan tanpa jemaah. tak ada. Tak ada. Kemudian jadi fidyah ini dia adalah ibadah. Kalau ikut qiyas, orang yang buka puasa dengan sengaja, perbuatan itu berdosa. Bukan sekadar dia hanya bayar atau qada saja. Sepatutnya dia bayar fidyah juga. Sebab orang yang buka puasa kerana uzur, kerana menyusukan, kerana mengandung, dia perlu qada dan dia perlu fidyah. Itu dia buat dengan uzur. Yang ini tanpa uzur, sepatutnya adalah. Itu kalau kita qiyas. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ni, kaedah denda, fidyah ni adalah denda. Jadi kaedah denda ni, kita asalnya denda tak ada, kecuali kalau ada nas yang kuat yang isbatkan denda tersebut. Jadi tak boleh nak kias. Asalnya seorang itu tak perlu keluarkan harta dia. Jadi kalau kita nak fatwakan bahawasanya dia perlu keluarkan hartanya, tak memadai dengan kias yang lemah, bahkan perlu ada dalil yang kukuh. Kalau tidak, al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya dia tak perlu untuk keluarkan duit dia untuk membayar sebarang denda. Kita berpada dengan sekadar yang disebutkan di dalam nas ataupun qiyas yang kuat. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لازمه مع القضاء لكل يوم كفر. Siapa yang melewatkan qada Ramadan bersama mempunyai, dalam mazhab Syafi'i ada yang dipanggil fidyah melewatkan qada Ramadan. Dia ada dua perkara. Pertama, perbuatan melewatkan qada itu sehingga masuk Ramadan yang satu lagi berdosa. Perbuatan itu berdosa. Dan yang kedua adalah dia ada fidyah padanya. Berdasarkan hadis, man adrakahu Ramadan fa aftara li maradin thumma sahha wa lam yaqdihi hatta adrakahu Ramadanun akharu sama alladhi adrakahu thumma yaqdi ma alayhi thumma yut'imu an kulli, ini dalilnya, yaumin miskinan wa dha'afahu. Qala wa ruya mawqufan. Maksudnya Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi mengatakan hadis ini dhaif. Wa ruya mawqufan ala rawihi bi isnadin sahih. Rawi ni siapa? Sayyidina Abu Hurairah. Amma man lam yumkinhu al-qada bi an istamarra musafiran aw maridan hatta dakhala Ramadan fala shay'a alayhi bit ta'khir lianna ta'khir al-ada'i bi hadha al-'udhri jaizun. Fata'khirul qada aula bil jawaz. Kemudian wala sahu taqawluhu bi takarrus sinina. Itu pendapat sah, ulang dia pun dengan ulang dia tahu. Dia berulang-ulang. Kemudian annahu law akhara al-qada'a ma'a imkani famata ukhrija min salikatihi li kulli yawmin muddani kuntun bi fawati wa kuntun bi ta'khiri. Dan bahasanya siapa yang melewatkan qada bersama mempunyai, lalu ia kalau dia mati, dua mud kena bayar. Satu mud untuk hari itu sendiri, hari puasa yang tertinggal. Yang kedua mud untuk terluput.
mud untuk lambat. ومصرف الفدية الفقراء والمساكين ولو صرف أمداد إلى شخص واحد. Dan masrif fidyah pada fuqara dan miskin. Jadi kalau fidyah ini asnaf dia bukan asnaf zakat. Yang 8. Asnaf dia adalah hanya fuqara dan masakin sahaja. Dan harus baginya. Jadi kita boleh bagi mud yang banyak hanya kepada satu orang. Kalau dalam bab zakat tak boleh. Dia mesti kena bagi asnaf apa semua. Adapun fidyah boleh walaupun kepada satu orang. Tapi satu mud tak boleh bagi dua orang. Satu mud wajib satu orang. Tak boleh kurang lagi daripada tu. Kemudian dan sepatutnya yang dibayar adalah apa yang dibayar dalam zakat fitrah. Kalau bayar qimah maksudnya itu bukan mazhab Syafi'i. Taklid mazhab lain. Okay, ada soalan? Ya. Dia tahu tak korek telinga tu tak boleh? Dia ada macam-macam. Dia tahu benda ni tak boleh buat, tapi dia tak tahu pula benda ini batal puasa. Dia tahu tak boleh lewatkan qada Ramadan. Dia tahu tak boleh, haram. Tapi dia tak tahu pula ada fidyah. Sama jugalah haji. Dia tak tahu, dia tahu perkara ini tak boleh. Contohnya perempuan tutup muka ketika haji, tapi dia tak tahu ada kafarah, ada fidyah dam. Kalau surah dia begini, tidak tahu sesuatu perkara yang dilarang itu ada hukuman, tidaklah menggugurkan hukuman daripada orang tu. Yang penting dia tahu benda tu tak boleh. Masalah dia tak tahu yang dia ada hukuman tidak menjejaskan. Faham? Tidak apa? Tidak menjejaskan. Kalau dia tidak tahu perkara itu dilarang, itu lain pula. Dia ingat benda tu boleh, barulah termasuk dalam jahil. Masuklah dalam jahil. Jadi perkara yang membatalkan puasa ini, dia ada dua syarat yang penting. Yang pertama aliman, yang kedua amidan. Dia tahu dan juga dia sengaja. Jadi dia tahu perkara tersebut, tetapi semasa dia buat itu dia tak sengaja. Tak sengaja itu sama ada ataupun dia lupa. Hari pertama kan, dia rasa dahaga, dia terus minum, itu dia panggil lupa. Maka tak batal puasa. Ataupun dia buat dengan sengaja tapi dia tak tahu, itu jelas. Jadi surah yang ditanya ni, dia terlupa. Dia terlupa, macam-macam lupa. Dia tahu tapi dia terlupa hari ini hari puasa. Ataupun dia terlupa malam tadi dia niat puasa. Puasa sunat lah, biasa berlaku. Maka tak batal. Dia terlupa yang perkara itu membatalkan puasa. Dia terlupa. Dia tahu tapi dia terlupa perkara itu membatalkan puasa.
Sebab dia baru belajar. Dan perkara itu terlupa. Jadi macam mana? Batal ke tak batal? Maka hukumnya tidak batal. Orang tu dia tahu perkara itu batal, tapi dia terlupa yang dia sedang puasa kan. Dia terlupa perkara itu membatalkan. InsyaAllah tak batal. Mana ibarat dia? Lagi? Bagi Ibu Syurah, tengok ibarat. Topik tua tu. Topik tua tu macam Tua sampai tak boleh puasa. Betul je. Ada orang tak boleh puasa, faktornya sakit. Sakit ni tak kira lah tua ke muda. Ada orang yang tak boleh puasa, dalam kitab dia guna apa? Asy-Syaikhul Fani dalam Safinah. Tua bangka, tua renta. Bila orang yang dah terlalu tua, dia punya support badan tu tak boleh tanggung, tak makan. Dia bukan sakit. Tu orang panggil sakit tua kan. Dia punya badan semua dah lemah. Dia support badan dia tak mampu untuk tak makan. Dia dah tak ada kemampuan tahan. Jadi apa dhabit dia? Orang tu sendiri lah. Tak ada dhabit. Dia bukan maksudnya bila sampai umur macam ni dia dah tak payah puasa. Walaupun dia mampu kan. Dia umur 100 tahun kuat lagi. Kahwin lagi. Wajib puasa. Dia tak ada dhabit umur. Orang tu sendiri. Sebab itu dalam masalah mampu tak mampu, kita kata mampu tak mampu, tanya dia. Kalau tanya dia ataupun tanya doktor. Faham? Dalam masalah sakit pun sama. Sakit yang puasa memudaratkan, sama ada dia sendiri rasa atas tubuh dia ataupun diberitahu oleh tabib. Itulah dhabit dia. Syaikhun fani, bukan tua saja, tua bangka. Ada orang tua kuat 95. Ada menteri. Lagi kuat lagi. Betul. Semayang berdiri. Semayang berdiri, semayang duduk. Makan apa? Dia bukan makan apa, dia jaga makan. Bila orang tanya dia apa tips sihat ni, dia bukan saja umur banyak, sihat. Boleh semayang berdiri, sedang orang muda semayang duduk. Semayang berdiri, tegak badan, bongkok pun tak. Jaga makan lah. Bila kita rasa, bila kita makan dan kita masih lagi nak makanan tersebut, kita berhenti. Dia punya amalan ni. Waktu sedap makan tu berhenti. Bukan bila dah penuh tak boleh masuk dah. Waktu tengah sedap tu berhenti. Itu amalan ni. Dan oleh kerana dilatih daripada muda, dia tak terkesan langsung. Sedap ke, chef mana masak ke, bas jamah, dah rasa dah cukup. Okey. Apa dia? Tak sebut dah tadi. Tidur. Tak mampu. Hutang. Bila mampu bayar. Fidyah ni ada khilaf. Kira hutang tak? Siapa yang tak mampu, adakah dikira gugur terus? Dalam mahali tadi ada syarah. Ataupun dia ada hutang, maksudnya fi zimmah.
ada dua pendapat. Satu pendapat kata gugur. Bas. Kalau waktu yang sepatutnya bayar dia tak mampu, gugur. Tapi pendapat yang mutamat dia tunggakan. Tunggulah nanti bila dia kaya, bayar sikit-sikit. Contohnya kan, dia kalau masalah berulang-ulangnya fidyah dengan berulang-ulangnya tangguh, ini biasa jadi banyak tu fidyah. Sepatutnya kalau fidyah itu tak ada fidyah tangguh, tak banyak pun. Dia tak puas 30 kali 20, 600 hari. Jadi 600 hari, 600 kali RM1 tu apa? 75. Adalah 2,000 lebih. Tak sampai 1,000 lebih. 1,000 600 1,000 tak sampai 1,000. Sampai sikit. Itu berapa? 20 tahun punya puasa. Tapi bila dimasukkan dengan apa? Yang berulang, menurut pendapat yang asah kan, dia jadi lebih lah. Dia jadi lebih. Maka kita kata kesian dekat mukallaf ni, bebankan dia bayar banyak-banyak. Tapi yang dia tak puasa tu, tak kesian. Kira syukurlah ada juga fidyah. Faham? Dah lah tak puasa, lepas tu komen pula banyak. Patutnya masuk neraka je. Ada boleh bagi diskaun pula, potongan, bayar fidyah apa semua. Sebab kadang yang bagi fatwa tu dia kesian kepada mukallaf. Tak ada. Kita bagi dia solusi. Kalau tak mampu sekarang, bayar sikit-sikit. Bukan terus hazaf kan? Faham tak? Kalau tinggalkan puasa bukan dosa kecil, dosa besar. 20 tahun tak puasa. Kalau kena bayar 10,000 pun sikit je. Faham tak? Cuma fatwa Selangor, mereka fatwa muqabil. Kita pelik tu, buat apa keperluan fatwa muqabil? Targhib orang yang baru hijrah supaya dia muqabil, maksudnya tak ada bayar apa? Berulang tu tak ada. Bas, hanya kalau mati bayar fidyah puasa saja. Tak perlu keluarkan fatwa. Fatwa jadi rasmi kan. Sebut yang asal. Kemudian bagi jalan penyelesaian. Macam dulu ulama-ulama pondok dia ajar jalan penyelesaian. Dia panggil sorong tarik beras. Faham? Berasnya banyak tu je, 10 kilo. Dia bagi kat fakir miskin bagi balik, bagi sorong tarik. Faham? Contohnya dia kena bayar 1 tan beras kat depan tu 10 kilo. So kita perlu sorong tarik berapa kali? 100 kali. 100 kali 10. Jadi dia bagi kat fakir tu bagi balik dia. Dia dah bayar 10, bagi balik 10, bagi balik 20, sampai 100 kali cukup 1 tan. Tapi yang benda dia bagi 10 je. Itu menghelah. Faham? Bagi helah. Dan helah ni kepada orang yang betul-betul miskin lah. Tapi sebenarnya dia tidak menunaikan objektif daripada bayar fidyah tu. Bayar fidyah tu denda kan. Memang dibanyakkan denda supaya bebanan tu besar. So kalau dibayar hanya 10 saja, memang segi teknikal fiqahnya boleh. Tapi maksud daripada pensyariatan denda tu tak tercapai. Makin banyak engkau tinggalkan, makin banyak engkau bayar. Begitu. Tapi kalau fatwa Selangor, muqabil asah. Muqabil asah. Jadi bila muqabil asah tu jadi standard lah. Semua orang kaya ke orang miskin ke akan ambil begitu. Patutnya dikekalkan. Dan sebenarnya benda tu memang khilaf pun. Mazhab lain tak ada pun, berulang-ulang. Dengan sebab mazhab Hanafi tak ada. Tapi kalau orang tu dia tengah nak taubat, tak semestinya kita rasa dia akan rasa beban. Tak. Bahkan dia rasa semangat nak bayar. Sebab ini sebagai satu panggil tebus dosa.
separuh tebus lah. Tetap kena taubat juga, tetap kena qada juga. Faham? Okay. Soalan tadi tak ada. Ada soalan lain? Tengok ayat betul. Tak ada. Tengok kita. Wallahu a'lam. Subhanallah.